Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua murid-murid kelas 6 Venus yang Ustaz kasih sekalian, InsyaAllah hari ini Ustaz akan teruskan sesi PDBR kita. Ustaz sambung topik semalam berkenaan dengan bidang adab ataupun akhlak. Tajuknya adalah mengenai dengan hargai alam sekitar. Pada hari semalam Ustaz telah jelaskan berkenaan dengan maksud alam sekitar dan adab-adab yang perlu kita lakukan terhadap alam sekitar serta kepentingan. Hari ini kita sambung last sekali topik ini, iaitu berkenaan dengan akibat tidak mengamalkan adab terhadap alam sekitar. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 186. Ustaz ulang, murid-murid boleh rujuk buku teks muka Islam muka surat 186. Okey. Jadi kita sambung tentang akibat apa yang kita akan dapat apabila kita tidak mengamalkan adab terhadap alam sekitar. Okey, yang pertama adalah ketidakstabilan alam. Okey, alam ni akan jadi tak stabil seperti yang Ustaz sebutlah. Kalau kita tebang pokok, okey, sedangkan Allah sebut di dalam Al-Quran pokok tu adalah pasak-pasak bumi, maka akan berlaku apa? Kehakisan tanah dan menyebabkan tanah runtuh. Itu yang akan membahayakan nyawa manusia. Jadi dia menyebabkan ketidakstabilan alam. Alam akan jadi tak stabil. Okey. Sebab itulah alam ni kita kena hargai. Tumbuh-tumbuhan yang Allah jadikan ni untuk kita menghirup oksigen. Okey. Dan merendahkan suhu bumi. Okey, bayangkan kalau suatu tempat tu tak ada pokok langsung, memang akan jadi panas lah berbanding banyak-banyak pokok-pokok okey di suatu tempat tu, maka dia akan merendahkan suhu bumi. Okey, kalau kita dekat Skimmetris tu alhamdulillah banyak pokok-pokok yang besar yang dah beratus tahun umurnya. Okey, dan itu dia menyebabkan suhu bumi jadi rendah lah. Sebab tu kalau di kawasan Padang MBS tu redup je. Okey, di sebelah tu banyak pokok-pokok besar kan. Okey, jadi itu maksudnya kestabilan alam. Yang kedua, pencemaran udara. Okey, kalau orang yang tidak mengamalkan adab terhadap alam sekitar ni, dia akan menyebabkan pencemaran udara lah. Okey, pencemaran udara akan jadi tidak terkawal. Okey, akan berlaku jerebu. Okey, pembakaran besar-besaran ni akan menyebabkan jerebu. Kalau kita tak amati dan kita tak hayati dengan betul-betul, maka akan berlakulah persekitaran alam yang tidak sihat. Okey, jerebu, udara jadi tak berkualiti. Apabila jerebu, dah tentulah dia akan mengakibatkan masalah dari segi kesihatan manusia. Okey, kita menghirup udara yang tidak sekar. Okey, yang ketiga, pencemaran air. Tadi udara, sekarang ni air pula. Okey, kalau kita tak kawal, okey, kawasan air kita, maka dia akan menyebabkan satu pencemaran lah. Okey, di mana hidupan laut atau sungai ni dia akan mati. Okey, apabila contohnya sisa-sisa toksik ataupun kimia yang berlebihan yang ditumpahkan ke dalam sungai ataupun dilimpah ke dalam sungai ataupun laut, dia akan menyebabkan kematian bagi binatang-binatang atau hidupan-hidupan laut lah atau sungai. Dan dia menyebabkan terjejasnya usaha-usaha untuk orang mencari rezeki lah, di mana nelayan-nelayan akan menangkap ikan dan menjualnya di pasar-pasar. Tetapi kalau kita dapat ikan yang tidak berkualiti, yang mana dah tercemar, maka dia akan menyebabkan penyakit lah kepada kita. Jadi sebab itulah kita kena jaga air, sungai, udara dan sebagainya lah, alam sekitar ni. Okey. Yang keempat, kepupusan habitat dan hidupan. Apabila hutan dah ditebang, okey, ataupun air sungai dah tercemar, laut dah tercemar, maka habitat-habitat yang sepatutnya tinggal di situ dah mati, dah tak ada. Okey, contohnya di hutan. Sebab tu kalau kita lihat, kalau hutan tu dah jadi gondol, maka berkeliaranlah hidupan-hidupan liar. Contohnya tiba-tiba kita nampak rimau di tengah jalan nak melintas. Kita nampak sekumpulan gajah datang ke satu perumahan. Sebab apa? Sebab dia tak ada tempat tinggal dah. Sepatutnya tempat tinggal yang sebenarnya semula jadi hutan ni, tapi apabila tiada hutan lagi di situ, maka mereka ni akan mencari jalan keluar lah. Pergilah menghadap tempat itu yang jadi membahayakan kepada kita manusia. Dan juga kesian dekat mereka ni adalah sepatutnya habitat mereka di hutan, tapi dah kawasan mereka dah tiada. Diumpama mereka sepatutnya ada rumah, tiba-tiba dah tak ada rumah, mereka terpaksa pergi tempat lain.
mereka terpaksa berhijrah, berjalan dan mencari tempat yang sebaiknya untuk mereka. Okey. Yang ke 5, pendapatan penduduk terjejas. Ini seperti Ustaz terangkan tadi lah, sepatutnya orang tu cari rezeki, okey, nak tangkap ikan, nelayan ke apa, tiba-tiba ikan dah tak ada, ikan banyak mati, kawasan tu banyak tercemar. Jadi dia menjejalkan rezeki lah. Sepatutnya contohnya sehari-hari dia dapatlah duit juga kat situ, tetapi hari tu pergi kawasan yang dia selalu cari ikan tu tiba-tiba dah tercemar. Kat situ dah menyebabkan terjejasnya ekonomi dia. Kita kesian dekat orang-orang macam ni. Jadi janganlah kita sesekali mengabaikan adab-adab ini. Okey. Dan last sekali hakisan tanah. Hakisan yang tanah seperti Ustaz jelaskan tadi itulah. Okey, apabila pokok-pokok ditebang, hakisan tanah akan berlaku dan menyebabkannya tanah runtuh. Kalau ada rumah yang dibina-bina di atas gunung-gunung tu, bukit-bukit tu, maka kena berhati-hati. Sebab tu Allah SWT kalau boleh mengatakan jangan kita bina rumah di pasak-pasak bumi tu. Okey, di atas-atas bukit tu, sebab dia akan menyebabkan keadaan jadi macam ni. Okey, baik, Ustaz harap kamu faham tentang akibat apabila kita tidak mengamalkan adab dalam sekitar. Jadi seperti biasa Ustaz tinggalkan kamu dengan kerja rumah. Okey, kerja rumah kamu mudah saja. Ustaz pun memang tumpukan buku ni waktu PDPR ni. Ustaz tak minta dasar kamu salin ke nota ke apa. Itu kita akan buat selepas lah. Nanti bila kita dah sampai sekolah dan sebagainya, apabila topik kita dah habis. Sebab sekarang ni Ustaz nak memudahkan kamu semua. Sebab waktu-waktu begini Ustaz tak nak susahkan kamu. Jadi sebab tu Ustaz harap kamu ada buku ni je. Buku ni sebenarnya pun murah saja. Okey, dan kita memang tertumpu pada buku ni. Okey, jadi kamu buka muka surat 88 dan 89. Okey, Ustaz nak kamu buat dua muka surat ni, 88, 89, mudah je. Okey, tak susah, tak suruh kamu salin nota dan sebagainya. Okey, dah hantarkan ke dalam grup Telegram Ustaz ulang. Buku latihan mudah berkesan yang warna ungu ni, kamu buat muka surat 88 dan 89 dan kemudian seperti biasa hantarkan ke dalam grup Telegram. Jangan lupa isi kehadiran dalam dua keadaan. Yang pertama, link yang Ustaz bagi tu, link tu memang satu sekolah guna. Tak kira subjek apa pun, selepas kamu buat PDPR, kamu kena isi nama. Dan yang kedua tu, Ustaz suruh kamu listkan supaya itu untuk simpanan Ustaz. Okey? Jadi, Alhamdulillah, selesai topik untuk adab terhadap cerita ni. Ustaz harap kamu memahami apa yang Ustaz ajarkan. Kalau tak faham, tak apa, tanya. Okey, boleh PM personal Ustaz ataupun tanya dalam grup Telegram tu. Okey, itu sahaja daripada Ustaz. Ustaz harap kamu memahami. Apa-apa boleh direct je lah, tanya kepada Ustaz, insyaAllah Ustaz akan jawab. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. 2 minggu lagi. Sebab 2 minggu ni kita akan bercuti. Dan minggu ni kiranya pengajaran hari ni adalah pengajaran terakhir lah untuk kamu kelas 6 Venus. Itu sahaja daripada Ustaz, insyaAllah. Jaga diri, jaga kesihatan. InsyaAllah kita jumpa lagi 2 minggu akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.